أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Seperti yang korang tengok tajuk pun, korang dah tahu aku nak share pengalaman tentang apa. Dan pengalaman ni dikongsikan oleh salah seorang followers Instagram aku. Dan untuk mudahkan korang faham, nama dia aku gelarkan sebagai Mira. Ni bukan nama sebenar tau. Okay, Mira ni berkongsikan tentang cerita yang telah terjadi dekat kakak dia sendiri. Dan benda ni terjadi waktu dia dengan kakak dia. Kiranya Mira ni, dia student. Tapi masa tu dia dah nak habis dah. Dan benda tu happen time dia duduk kat rumah kakak dia. So dia nampak setiap yang berlaku dan dia juga terkena tempias dia sebab dia duduk dalam rumah kakak dia. Kakak ni dah kahwin lah. Kisah ni memang betul-betul banyak beri pengajaran, and of course kepada setiap pasangan-pasangan yang dah berkahwin, korang kena titik beratkan benda ni sebab benda ni antara sedar dengan tak sedar, dan benda ni berlaku secara halus startingnya, lepas tu semakin berat. Bagi aku kisah ni sangat-sangat menyentuh hati dan unexpected. So siapa yang ada dekat rumah kakak dia ni? Kakak dia, husband dia. Kakak dia belum ada cahaya mata lagi tau. So dia je lah yang tumpang. Asalnya dia berat juga. Yelah, kalau kita fikirkan macam tak elok kan, kita nak duduk lama-lama kat rumah kakak kita ke abang kita, tak kisahlah yang dah berumah tangga. Tapi Mira ni ada beritahu lah, rumah kakak dia ni besar, jadi bilik pun banyak, and abang ipar dia pun okey. Masa dia duduk dekat rumah kakak dia ni, kakak dia kerja tau. Kakak dia kerja, tak boleh beritahu lah, tapi kakak dia kerja, busy juga, dan husband dia pun kerja, busy juga. So Mira ni kalau dia pergi kelas dia balik pun belum tentu lagi dia bertemu dengan kakak dan abang ipar dia. So nak ceritakan, life diorang ni masing-masing buat life masing-masing sebab diorang memang duduk kat KL. Jadi tak ada pun life yang terganggu sebab kan dia tumpang kat rumah kakak dia. Macam itulah kisah dia. Masa 3 bulan pertama tu dia kata tak ada apa-apa masalah pun di rumah kakak dia. Kakak dia dengan abang ipar dia sangat-sangat romantik, penyayang, kiranya caring each other. Tetapi pada satu hari tu terjadi satu benda yang tak berapa best kat rumah dia tu, sebab Mira ni start kena ganggu. Benda-benda yang sangat-sangat pelik dan menakutkan. Dan Mira ni juga salah seorang yang agak penakut juga, dia kata. Tapi dalam masa yang sama, lepas kejadian yang berlaku, dia jadi strong. So apakah benda-benda yang dia kena kat rumah tu dan kenapa boleh jadi macam tu? Starting dengan pada satu hari tu, masa tu kakak dia ni planning nak buat macam anniversary tau, macam nak buat party sikit. Bukan party lah, macam nak celebrate lah dekat rumah tu dengan si Mira ni. So diorang ni planning macam-macam, panggil orang untuk hias dekor sebab masa tu husband dia, kiranya abang ipar Mira ni, balik lambat. So dia dengan kakak dia bolehlah arrange apa yang patut kat rumah tu. Jadi nak dijadikan cerita, pada hari kejadian dia nak arrangekan tu, dia invite lah mak saudara dia dengan beberapa orang saudara, cousin dia apa semua tu kat rumah tu untuk macam nak bantu apa yang patut kan. Sebab kiranya macam dia nak buat anniversary, tapi dalam masa yang sama anniversary tu dia nak buat macam seluruh keluarga tu datang berkumpul kat situ. Kira surprise macam tu. Sebab husband dia ni jarang ada kat rumah. Jadi bila macam dapat berkumpulkan keluarga husband dia ni, keluarga dia ke, kiranya family, big family dia tu, macam sesuatu yang sangat-sangat husband dia nak impikan. Walaupun anniversary, dia nakkan semua tu. Kiranya macam kita kan selalunya, kalau setengah-setengah orang, kalau anniversary ke apa-apa benda yang privacy dengan pasangan tu, mesti kita nak berdua je kan. Maksudnya kita nak celebrate antara kita dengan dia. Tapi yang macam family Mira ni, kakak dia punya family ni, dia macam husband dia tu lebih suka ada family lain, ada saudara dia. Macam tu dah, memang sebab mungkin jarang jumpa. So that time je lah yang boleh membuatkan dia happy bila buat pada anniversary tu. Mungkin macam tu lah. Aku tak tahulah kan apa yang moment ke apa semua tu, antara dia dengan pasangan dia je lah tahu. So nak ceritakan, itulah penjelasan dia. Aku risau nanti kalau orang kata anniversary nak semua orang ada, selain anniversary kan ada orang. So aku explain sikit lah. Time dia orang nak planning tu, seorang-seorang datang, mak saudara dia, cousin dia. Jadi Mira ni pun tak terlepas juga dalam membizikan diri pada waktu tu. Dia tengoklah kakak dia excited sangat, nak buat tirai-tirai, nak buat macam banyak benda lah. So mak saudara dia datang, mak saudara dia sangat-sangat membantulah. Mak saudara dia buat lauk-lauk yang macam dia tahulah husband Mira ni suka. Lepas tu dia buat macam-macam
semua. Mira ni pun macam terima kasih sangat. Sampaikan bilik dia pun mak saudara dia yang tolong adjust macam nak bagi nampak cantik, tukar cadar. Mak saudara dia bagi hadiah cadar yang sebenarnya anniversary dia yang ke 5 tahun kot pada waktu tu. Lepas tu cousin dia yang lain ni pun tolonglah kemas-kemas apa yang patut, susun atur apa semua, bawa cawan lah, bawa beberapa makanan dan beberapa instant rempah. Maksudnya rempah tu bila bancuh kira instant punya lah. Macam rempah kari tu macam bancuh-bancuh sikit, tak payah nak masak lebih, terus dah siap. Dia buat banyak paste. Paste instant pula, paste. Dia buat banyak gila paste lauk-lauk, rempah-rempah apa sebagainya lah. Dia buat, dia kata ni untuk mudahkan sebab dia tahu kakak Mira ni busy kerja kan. Jadi Mira ni yang tolong susun apa semua. Dia tengok memang betul-betul membantu, dia kata pada waktu tu. So malam tu start lah event tu. Kiranya buat kejutan. Masa tu ada siap, ada BBQ apa semua lah. Hebat juga kan anniversary dia. So bila husband dia balik, husband dia sangat-sangat terkejut. Peluk lah isteri dia apa semua. So Mira ni rakamkan video, mak saudara dia pun peluk cium, doakan masing-masing, doakan ramai-ramai, semoga hubungan berkekalan dan sebagainya, gedebuk-gedebak. Habislah majlis tu pada hari itu. Semua dah balik, dah kemas juga. Time tu Mira nak tidur. Jadi waktu tu Mira masuk bilik dia, tiba-tiba dia rasa macam ada satu angin yang kuat sangat, macam seolah-olah angin tu keluar daripada bilik dia pergi ke bilik sebelah, which mean bilik kakak dengan abang ipar dia. So dia ni macam terkejut sebab benda tu tak pernah berlaku, dan dia pun akui daripada dia kecil sampai dia besar dia tak pernah kena gangguan yang orang kata nampak sangat gangguan tau. Macam betul-betul benda tu kalau orang fikir pun itu gangguan, bukannya angin ke apa ke, sebab tingkap semua tutup. Macam benda tu memang ada something yang tak best, and kau sendiri akan rasa suasana yang tak syok, suasana yang macam menyeramkan, bulu roma naik. Mira cakap macam tu kan. Jadi Mira ni terus dia terdetik, dia terus baca Al-Fatihah, dia baca dalam hati. Lepas tu dia mengucap banyak kali. Lepas tu dia baca doa lagi. Dia kata dia ada beberapa doa lah dia baca. Dia kata dia memang selalu amalkan. And dia terus masuk dalam bilik dia tu, dia nak tidur. Elok dia tutup mata, dia tarik selimut dia macam tu. Tiba-tiba dia nak toleh ke tepi kan. Dia terkejut sangat-sangat sebab dia nampak muka kakak dia buruk yang teramat sangat. Muka kakak dia menghadap dia seolah-olah muka kakak dia ni terbakar, nampak macam merah-merah macam tu kan. Macam faham aku, macam dia kata terbakar, nampak macam daging-daging berisi merah-merah. Aku rasa macam tu lah kan. So aku nak bagi tahu kat korang ni, maksudnya aku nak bagi korang imajinasi korang tu apa berdasarkan apa yang aku pernah nampak. So aku rasa macam mungkin muka dia tu merah-merah macam daging terbakar, mengelupas macam tu, pasal nampak macam darah-darah daging-daging mentah, macam kena bakar, macam aku makan daging tak mampu nak masak. Aku imaginekan macam tu lah, sebab aku pernah juga nampak rupa macam tu. So untuk korang faham dan korang merasakan ketakutan yang Mira lalui tu, aku explain macam tu rupa dia. Jadi Mira dia terkejut, Allahu Akbar, dia jerit sampai terjatuh katil. So kakak dia ni terus ketuk pintu bilik dia. Mira buka pintu ni. Lepas tu Mira pun buka pintu. Dia kata, kakak semua. Dia peluk kakak dia. Dia takut sangat-sangat sebab dia kata waktu tu dia terkejut kenapa benda tu boleh berlaku, sebab selama hari ni dia tak pernah kena ganggu pun macam tu. So dia menangis-nangis, kakak dia peluk rapat dia. Lepas tu bila kakak dia peluk rapat dia macam tu, okey lah, kakak dia nak lepas lah. Macam dia kata, tak tahu Mira, tak tahu nak cakap apa ni. Dia tengok kakak dia, nampak muka kakak dia buruk seperti mana yang muka dia nampak tadi waktu tengah tidur. Maksudnya macam dia terjaga, dia terbuka mata tu kan, sebelah dia tu. Macam tu lah muka kakak dia. And dia tolak kakak dia. Dia kata, dia jerit. Dia dah macam kena histeria. Tapi dia bukan kena histeria lah. Maksudnya reaction ketakutan dia tu terlalu over sampai dia tolak kakak dia tutup pintu. So kakak dia jerit lah, Mira kenapa ni, Mira buka lah pintu ni. Kakak dia panggil dia. Lepas tu dia tak ada dengar. Sampai dia kata dia tak tahulah pada waktu tu dia memang sangat-sangat takut, sehingga kan dia tidur ke tak tidur pun dia tak sedar esok pula. Kejadian esoknya pula, dia nak pergi kelas lah masa tu. Dia masih lagi dalam ketakutan. Dia dah macam almost demam lah, dia kata pada waktu tu. Dia pun siap-siap semua, dia nak turun. Dia berselisih dengan abang ipar dia. So abang ipar dia ni macam rushing kan. Lepas tu dia cakap nak pergi kerja ke. Lepas tu abang ipar dia tak jawab dia. Terus abang ipar dia keluar rumah. Pas dia pergi kat dapur tu, dia dah ambil air nak makan breakfast lah. Dia duduk sekejap, kakak dia turun. So kakak dia pula nak pergi kerja. Kakak dia kata lah, Mira jom lah, akak hantar pergi uni kan. Lepas tu Mira ni pun pandang kakak dia. Dia macam takut-takut lah dalam masa yang sama. Dia pandang kakak dia, muka kakak dia natural macam biasa kan. Lepas tu kakak Mira ni pun tegur lah, Mira kau okey tak? Kenapa semalam menangis? Semua dia tanya kan.
Lepas tu Mira ni pun macam teragak-agak nak cerita. Dia pun beritahu kat kakak dia. Dia kata dia nampak muka kakak dia teruk sangat, macam terbakar apa semua. Lepas tu bila kakak dia buka pintu lepas kakak dia ketuk tu, dia kata kakak dia punya muka still sama macam apa yang dia nampak tu. So dia kata dia tak tahu apa benda yang dia lalui. So kakak dia ni pula jenis yang macam positif je. Kakak dia cakap mungkin sebab tidur lewat ke, terlalu penat ke, stres belajar ke, kakak dia macam tu. So Mira ni macam fed up juga sebab kakak dia macam tak apa nak dengar cerita dia. Mungkin dia anggap macam kakak dia akak tak faham, akak tak percaya ke apa Mira cakap ni. Dia ingat kakak dia anggap dia tu create cerita. So dia macam bebal juga, tapi dia buat tak tahu, dia diam, dia tak nak cakap dengan kakak dia. Kakak dia pun macam serba salah, nak minta maaf pun, tapi macam fikir pula betul ke adik aku ni, betul ke tak betul kan. Hantarlah dia pergi uni. So dia pergi kelas dia. Habislah satu hari tu, diorang pun memang menghabiskan masa dekat rutin masing-masing. Macam Mira kat uni dia, kakak dia kerja, husband dia bekerja semua. Hari seterusnya ni benda pelik pula berlaku, di mana masa dia duduk kat rumah, dia balik dulu lah macam biasa. Dia dekat rumah, dia dengar kakak dia balik dulu, lepas tu husband kakak dia balik. So Mira ni terdengar diorang bertengkar yang sangat-sangat kuat. Maksudnya macam tak pernah pun berlaku selama dia duduk rumah kakak dia tu, tapi kali tu dia dengar, sampaikan dia dengar husband kakak dia ni cakap benda yang kesat. Macam kesat tu yang benda memalukan, yang memang hina gila dia cakap dekat wife dia. So Mira ni macam tersentak, macam apa pasal abang ipar dia macam tu kan. So dia pun turun, dia terpaksa turun. Dia tengok abang ipar dia cakap, kenapa cakap macam tu kat kakak kan. Macam adalah ayat tu Mira tak beritahu kat aku spesifik apa yang ayat abang ipar dia tu cakap. Lepas tu dia macam marah sebab ayat tu memang sangat-sangat kurang ajar. Jadi abang ipar dia ni tiba-tiba tengking dia. Sedangkan abang ipar dia bukan jenis yang macam tu. Abang ipar dia jadi macam nak marah sangat-sangat. Padahal ayat tu memang sebenarnya jahatnya daripada abang ipar dia tu. Tapi bila Mira tegur, abang ipar tak boleh terima. Terus abang ipar dia tengking dia. Dia macam terkejut lah, dia tersentak sebab dia tak pernah kena macam tu kan. Dia pun terdiam. So kakak dia pun kata, kau naik sekarang Mira, tak payah nak tengok-tengok aku, ni semua urusan aku semua. Masing-masing dalam emosi yang sangat-sangat teruk. So Mira ni pun naik atas. Elok dia nak naik atas tu, dia nampak macam dia kelibat dekat bilik kakak dia tau. Sebab bilik kakak dia memang berdepan dengan bilik dia. So bila dia lalu, dia tempuh bilik kakak dia dulu. Dia nampak bilik kakak dia tu terbuka pintu kan. Dia nampak macam dia kelibat lalu. Lepas tu dia terus intai sebab dia rasa macam macam ada orang yang dia intai. Bila dia intai kat dalam bilik tu, kau bayangkan kan, niat dia macam nak berhati-hati, nak intai takut ada orang lain, ada orang jahat ke apa kan. Tiba-tiba bila dia intai macam tu, dia disegahkan dengan satu rupa yang sangat-sangat buruk. Dia kata mata dia hitam semua. Lepas tu rambut bahagian kepala sini, rambut dia tu macam macam mana dia cakap, dia kata sangat-sangat macam berminyak. Ada macam nak kata lendir darah pun tak, tapi dia kata dekat bahagian kepala tu, bahagian rambut depan tu teruk. Dia kata memang nampak sangat rupa yang sangat-sangat buruk. Dia kata dan dia sangat-sangat takut. Lepas dia nampak rupa tu, dia menjerit, dia masuk bilik, dia terus pergi ambil uduk, dia terus duduk atas katil, dia mengaji. Memang dia non-stop mengaji sebab dia tahu itu gangguan jin dan gangguan syaitan, dia kata. Lepas tu dia duduk kat situ, dia baca je kan. Dia dah memang rasa tak sedap. Masa dia tengah mengaji kat dalam bilik itu, dia kata katil dia macam bergegar. Katil dia bergegar. Bukan tu saja, siap beralun tau. Yang ni aku pernah lalui dulu. Beralun, dan di tengah duduk tu tiba-tiba dia macam tu lah, teralun kan. Lepas tu dia takut, dia memang takut. Lepas tu dia jerit, Allah, kakak, dia panggil kan. Tapi masa tu kakak dia dengan husband dia tengah bergaduh kat bawah. So macam dia tak peduli pada adik dia. Dia memang sangat-sangat takut pada masa tu. Mungkin pada masa tu dia pengsan sebab dia kata dia tak sedar apa-apa. Yang dia tahu, dia bangun dah siang. Lepas pada kejadian tu, esok tu dia keluar pada bilik, dia tengok kakak dia tak ada, abang ipar dia pun tak ada. So dia turun kat bawah apa semua, dia nak pergi buat makanan kan kat bahagian dapur. Masa tu dia cuti, dia tak ada pergi kelas. So dia pergilah uruskan apa-apa patut, dia nak buat makanan. Masa tu dia plan ni macam dia nak masak lah. Dia tahu kakak dia tengah ada masalah dengan husband dia. So dia nak macam tak nak bagi kakak dia sedih. Dia pun kononnya nak hiburkan kakak dia, nak bantu kakak dia masak. So kakak dia balik sekejap lagi boleh makan. Kira Mira ni cuba nak ambil hati kakak dia. Masa dia geledah kat dapur tu, dia cari barang, dia teringat paste yang mak saudara dia bagi. So dia ambil lah, dia nak masak kan. Dia tengok ada paste kari, ada paste gulai-gulai sepatutnya lah. Lepas tu dia pun buka sebab dia baca dekat situ macam bubuh tumis bawang macam tu, terus letak je paste tu kan. Lepas tu siap. Jadi dia dah siapkan bahan semua, dia buka paste tu, dia masak. So settle lah satu lauk. Senang kan. Jadi lepas tu dia dah settle tu semua, dia kemas-kemas sikit dapur. Dia pun tunggu kakak dia balik. Tak dah lama macam tu kakak dia balik. Kakak dia balik macam 5 lebih macam tu. Dia pun cakap kakak, dia tunggu kakak dia macam baik mood je kan. Mungkin sebab masalah dengan husband dia. So dia kata okay dah pergi mandi apa semua, kita makan. So kakak dia gila settle apa yang patut, turun nak pergi makan. Lepas tu dia ambil lah nasi. Elok dia buka je turun saji, nak makan lauk-lauk yang dia dah masak tadi tu.
Dia buka tadi, orang tak masak over pun orang guna paste Ninja sikit-sikit. Mak saudara dia lah. Lepas tu dia dah buka macam kan, tiba-tiba dia nak ambil lauk tu kan, bau busuk sangat-sangat. Busuk yang dia kata bau busuk macam bau loji, macam tu lah kan dia kata. Lepas tu kakak dia kata, apa ni? Kakak dia macam terkejut macam tu kan. Lepas tu dia tengok-tengok kan, kau bayangkan lauk-lauk yang dia masak tu kan, semua dah bolak-bolak berbuih-buih, sampai ada yang macam ada ulat-ulat sampah tu kan. Lepas tu macam kakak dia kata, kau buat apa ni Mira? Kau ni kenapa kan? Apa masalah kau ni? Kau nak kena kakak ke semua? Kakak dia bising. So Mira macam nangis lah. Dia macam terkejut kan, apa benda ni, kenapa jadi macam ni? Dia pun clearkan semua. Tak apa Mira buat benda lain. Tak payah dah. Kalau kau tak boleh masak, tak payah. Kita makan kat luar je. Tak payah nak berdiri buat masak apa semua. Habis semua ni. Dia tu kan. So Mira ni dalam masa yang sama dia sedih sebab kakak dia marah dia. Dalam masa yang sama juga dia tak faham kenapa benda tu berlaku. Sedangkan dia memang rasa dah tadi masa dia masak and dia tengok semua okey. Plus kalau benda tu nak basi, kenapa secepat itu? Kenapa lepas beberapa jam tu dia jadi macam tu? Sedangkan kalau nak basi pun mesti makan esok tu pula ke kan? Dia tak faham sangat kenapa secepat itu. Kat situ tanya antara Mira je lah. Dia sendirilah dia bercakap dekat hati dia kan. Sebab dia pelik sangat kenapa keadaan tu berlaku. Tapi kakak dia dalam masa sama, kakak dia masih marahkan dia. So lepas dia clear semua tu, dia minta maaf kat kakak dia. Lepas tu dia orang duduk kat depan TV sebelum abang ipar dia balik. Jadi dia tengah duduk kat TV tu, kakak dia macam menangis lah. Kakak dia kata dia tak faham kenapa dengan abang ipar dia. Alkisahnya kes dia orang bergaduh yang Mira dengar tadi tu, benda simple je. Kes tak jumpa stokin je. Lawak kan? Kes tak jumpa stokin je, laki dia marah sampai boleh keluarkan kata kesat macam tu. So Mira ni bila dia dengar, dia kata takkan sampai macam tu kak, teruknya kan. Macam dia tak puas hati lah benda tu. Jadi bila keadaan tu dah jadi macam tu, kakak dia pun macam try nak relax. Kakak dia kata tak apalah kan, sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga dia tu memang dia tak pernah ada masalah dengan husband dia. Mungkin Allah nak uji, dia anggap macam tu positif. So Mira ni pun macam sabarlah kak, nanti kena cakap apa semua-semua tu. Kakak dia pun macam okey tak apa, nanti bincang dengan husband dia. So masuklah bilik masing-masing. Kira macam lepas tu mungkinlah dia makan ke apa semua, aku tak tahu lah sebab Mira tak cerita. Kira direct seterusnya apa yang berlaku, dia masuk bilik dia. Masa dia masuk bilik dia, tiba-tiba dia dengar kakak dia menjerit kat dalam bilik tau. Lepas tu dia pergilah tengok sebab dia tahu abang ipar dia tak balik lagi. Dia pergi tengok kakak dia. Dia tengok kakak dia dah macam duduk, dah macam menjerit, dah macam orang tak betul, ketakutan. Lepas tu Mira cakap kenapa dia tunjuk dekat atas almari. So Mira tengoklah kat atas almari, dia tak nampak apa-apa kat atas almari. So cakap, akak kenapa ni, akak ni kenapa? Jenuh. Dia macam tak faham kenapa kakak dia macam tu. So dia macam terfikir, ke kakak dia nampak apa yang dia nampak semalam masa dia nampak kelibat tu. Kakak dia memang macam ketakutan yang teramat sangat. Lepas pada tu dia terkejut kan. Dia pergi kat kakak dia, dia nak redakan kakak dia tu. Tiba-tiba dia terpandang kat cermin. Kiranya ujung daripada arah kakak dia tu ada cermin. So cermin tu melantunkan apa yang ada kat belakang dia, yang mana kakak dia nampak kat belakang almari tu. So dia nampak situ perempuan yang sama, perempuan tua. Nampak seperti perempuan tu lah rupa dia kan. Rupa yang sama dia nampak semalam. Bila dia nampak macam tu, dia terus baca beberapa ayat. Dia cakap masa tu dia betul-betul baca kuat-kuat ayat kursi dia tu. Mira ni dia ada satu macam mana nak cakap, kan dia belajar kan. So masa dia belajar, dia ada ambil macam curriculum kan. So curriculum dia ni ada satu club. Kira club tu memang tentang bukan paranormal, tapi untuk merawat macam tu. Lebih kepada merawat benda-benda hala macam kita lah. Dia ada belajar sikit, tapi dia tak tahulah merawat ke baca-baca untuk merubat orang-orang kena istirahat ke ataupun santau ke apa semua. Tak, dia just tahu doa apa yang sepatutnya dibaca yang sesuai. Jadi cara pembacaan dia ada ilmu tentang tu. Sebab tu dia boleh, walaupun dia takut, dia boleh baca doa kan. So masa kejadian tu dia baca ayat kursi, dia baca kuat-kuat, dia baca dengan penuh orang kata cara pembacaan yang betul. Jadi waktu tu lah dia kuatkan semangat dia tutup mata. So kakak dia takut, dia pun dah masa yang sama takut. Lepas tu dia peluk kakak dia erat. Masa tu dia kata dia dapat rasakan macam seolah-olah ada orang cakar-cakar kat belakang badan dia, and sangat sakit dia kata. Tapi dia tahan, dia peluk kakak dia, dia harap kakak dia okey. Lepas tu tak ada lama tu husband kakak dia balik. Kiranya abang ipar dia balik, bunyilah tintong, tak ada orang buka pintu. Mungkin dia buka sendiri sebab dia ada kunci. Dia masuk, dia naik atas tu, tiba-tiba terus dia jerit. Dia jerit tu, kau buat apa ni? Korang buat apa ni? Macam tu. Kiranya abang ipar dia ni cakap macam tu tau, bila nampak keadaan dia berpeluk dengan kakak dia ni. Lepas tu dia macam terkejut lah. Abang tadi ni gini-gini. Dia cakap lah kakak dia apa semua. Lepas tu yang kakak dia ni pula dipanggil lah husband dia. Contoh lah dipanggil sayang gini-gini kan. So husband dia macam tiba-tiba macam hempas dia. Aku baru balik kerja ni, penat ni nak layan ragang-ragang budak-budak korang ni. Kiranya macam husband dia memang marah sangat-sangat dan mengatakan seolah-olahnya diorang ni tengah berlakon, macam acah-acah nak menengada, nak perhatian kan. So kakak dia ni menangis-nangis lah. Dah jangan nak mengarut lah, aku rimas lah, aku dah penat ni. Husband kakak dia cakap macam tu. So Mira ni terkejut dengan cara abang ipar dia cakap macam tu.
Dia terus keluar. Dia kata, Kak, Mira masuk bilik dulu kan. Dia masuk bilik, lepas tu dia tutup pintu. Dia dengar abang dia mencarut, abang ipar dia mencarut kat kakak dia apa semua. Macam-macam kata-kata tumahan apa sebagainya. Benda simple je tau, tapi dia marah tu melampau-lampau. Lepas tu Mira ni dalam bilik, dia tutup, dia pun masuk kat dalam toilet. Sebelum aku nak lanjutkan cerita, aku bagi tahu penjelasan sikit. Husband kakak Mira ni, dia anak tunggal, dan dia memang dibesarkan dengan big family dia, which is saudara dia, bapa saudara dia, cousin dia memang macam tu. That's why waktu anniversary tu, bila wife dia buat surprise, panggil saudara-saudara apa sebagainya tu, dia macam benda tu sangat-sangat bermakna dalam hidup dia. Sebab mak ayah dia dah meninggal daripada dia sekolah lagi. So mak saudara dia yang membesarkan dia. Bukanlah membesarkan macam mana pun, sebab kiranya waktu dia kehilangan mak dia tu, masa dia dah sekolah, dia dah reti juga orang kata. Tapi mak saudara dia yang banyak pantau dia, banyak support dia apa yang patut apa semualah. And dia memang duduk dengan kehidupan dia memang selalu dengan cousin-cousin dia, mak saudara dia yang lain, bapa saudara dia yang lain. So memang lifestyle dia macam tu. Okay, so masa dia kahwin dengan kakak Mira ni, kehidupan dia berubah sikit sebab dia dah ada family, dia pun dah besar. So dia banyak buat haluan dia sendiri. Tapi once a while, bila mak saudara dia, cousin dia datang apa semua, dia memang sangat-sangat happy lah. Tu macam kira macam family utama dia lah. So tak nak ada salah faham. Sekiranya korang dengar tadi tu kisah yang awal tu kan, masa anniversary dia semua ada kan. So aku explain lah kenapa dan dia dibesarkan, kehidupan dia macam mana. Okay, sambung balik cerita tadi tu. Bila Mira dalam bilik dia terdengar semua tu, dia macam sedih lah. Sebab dia tak pernah tengok pun kakak dia dengan abang ipar dia macam tu. Jadi dia macam sangat tak faham. Sebab benda sikit je, dia tak buat salah apa-apa, dia peluk kakak dia and keadaan takut. Dan dia bagi tahu apa yang diorang nampak. Abang ipar dia tak terima. Dia rasa macam kenapa kan. Sebab sebelum ni, dulu-dulu masa diorang keluar ke apa, abang ipar dia dengar macam kisah-kisah seram, pengalaman seram ni, abang ipar dia macam terima je benda tu. Dia tahu je, dia bukan tak percaya benda kewujudan benda ni, dia percaya. Tapi bila keluar daripada mulut dia dengan kakak dia tu, abang ipar dia macam tak nak dengar. Macam dia rasa macam diorang nak perhatian apa semua. Mungkin Mira fikir mungkin sebab gaduh siang tadi tu terbawa-bawa kan. Jadi masa dia dalam bilik tu, lepas dia dah pergi tandas, nak mandi apa semua, dia rasa macam pedih. Sebab kan tadi aku cakap, masa dia peluk kakak dia tu, dia baca ayat kursi tu, dia rasa macam dia kena cakar kat belakang. So badan-badan daripada dia tu memang betul-betul real ada cakaran tu. Bila dia tengok cermin dan dia kata memang dia nampak bengkak-bengkak, seolah-olah memang kena cakar. Alah weh, kena cakaran kucing pun kan sakit gila kan, pedih kan. Apa tak lagi kena cakar makhluk tu yang kuku tajam apa semua. Aku tak tahu macam mana, tapi aku faham lah kesakitan tu. Sebab aku kalau kena macam, aku mimpi tiba-tiba bangun pagi tu ada bengkak kan, yang betul-betul nampak macam seolah-olah tangan pegang tu. Memang sakit. Benda tu memang sakit. Serius. Apatah lagi kena cakar yang sampai keluar darah apa semua, memang sakit. Oh sorry Okay, sama balik. Jadi Mira ni dia sedih, dia sakit, dia takut, semua perasaan ada. Dia tak faham apa benda yang terjadi tu kan. So dia call abang dia. Abang dia macam kerja kat bahagian hospital. And then dia bagi tahu. Tapi dalam masa yang sama, abang dia ni macam, dia kerja kat hospital, dia belajar sains apa semua tu, tapi dia more to perawatan Islam juga. Dia belajar dua-dua. So dia bagi tahu kat abang dia apa yang berlaku semua. Abang dia bagilah beberapa petikan ayat yang sesuai untuk baca dekat bahagian kesakitan tu, and sapu buat apa yang patut kan. So Mira tu buat benda tu sebab dia memang dah tak tahan sangat pedih. Sebab dia nak berbaring tidur kan, belakang badan ni kan nak kena katil, sakit lah. Jadi masa tu dia macam lupakan sekejap hal kakak dia tu. Dia nak try tidur lah. Tiba-tiba masa dia tengah macam tutup mata macam tu, dia kena tarik, macam kena rentap macam pam macam tu daripada kepala dia kat bantal. Dia terus kejatuh sikit ke depan daripada bantal tu. So dia terkejut, dia terus bangun, Allahu Akbar. Lepas tu dia tengok bawah katil apa semua tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia dengar bunyi macam tu. Dia sangat-sangat terkejut. Dia menangis. Dia duduk kat tepi katil dan dia cakap dia nangis. Macam-macam doa dia baca. Dia nak try tidur tak boleh. Dia nangis. Tapi kakak dia dengan abang ipar dia still bergaduh kat luar. Jadi keesokan harinya, dia tak cerita lah lepas tu dia tertidur ke apa, Mira tak beritahu. Keesokan harinya kakak dia decide untuk keluar daripada rumah tu. So Mira ni tanya lah kenapa kan, nak pergi mana apa semua. Dia kata kau pun keluarlah. Kakak Mira ni arahkan Mira untuk kemas-kemas barang juga untuk keluar. Rupa-rupanya abang ipar dia dah lafazkan cerai, lafaz talak pada malam tu, lepas dia orang bergaduh tu. Mira ni terkejut, tergamam, terus menangis. And dia kesal dengan apa yang berlaku. Dia peluk kakak dia. Dia pun tak tahu, dia orang tak tahu kenapa tiba-tiba abang ipar dia jadi macam tu. Tapi terdetik di perasaan kakak dia tu, Motu anggap abang ipar dia ni ada someone. Dia macam, dia rasa macam
husband aku ni ada orang lain dan sebab tu dia berubah. Sebab selama hari ni dia bahagia, tak ada apa-apa pun, tiba-tiba benda tu berubah secara tiba-tiba. Yelah, kalau seorang perempuan kan, apa lagi dia nak expect? Mungkin ada orang lain, that's why kau dah berubah, kau dah tak nampak aku, kau rasa aku ni teruk lah dan sebagainya kan. Hal kecil pun boleh jadi gaduh. Itu je lah yang paling positif pun, itu je lah, walaupun itu negatif. Tapi yelah, lebih kepada arah itu kan. Diorang pun packing semua, kemas, baliklah rumah parents diorang. So masa tu dia cerita lah apa yang berlaku dekat parents dia. So diorang tengah nak uruskan untuk perceraian lah. Maksudnya nak register, bukan register, macam yelah nak daftar dekat mahkamah untuk perceraian apa semua. So itulah dia kisah yang berlaku dekat keluarga Mira ni, maksudnya kakak dia. Jadi bila dah selang beberapa hari lepas kejadian macam tu, keadaan dah reda sikit apa semua, husband dia memang tak contact dia langsung sepanjang nak uruskan benda-benda macam tu. Sampailah ada pada satu hari tu, kan dia dah balik rumah parents dia kan. Dia kata dekat rumah parents dia, Mira tak kena gangguan, kakak dia pun okey, mood pun masing-masing okey. Cuma kakak dia sedih lah apa yang berlaku. Yelah, kau dah tiba-tiba hal-hal bodoh kau bercerai, macam sedih sangat. So ada satu hari tu tiba-tiba masa tu Mira nak pergi ke dapur. So Mira nampak ada satu paste ni sama macam yang ada dekat rumah dia yang dia masak basi tu. Jadi waktu tu dia macam ni yang sama Dia tanya kat mak dia sama punya, tapi mak tak jawab. Dia macam kira mak dia tak dengar ke tak tahu. Dia pun masak lah, dia nak tengok kan paste tu yang problem ke apa kan. So dia masak lah kat rumah dia. So masa dia masak kat rumah dia, semua dia hidang elok. And then lauk tu dia tak letak dalam peti air. Esok pagi tu dia tengok basi ke tak basi, pun still elok lagi. Jadi dia kata ini macam brand yang sama kan dia tu. Lepas tu dia tanyalah kat mak dia, lauk semalam tu sedap lagi ni, siapa yang bagi apa semua. So mak dia cakap lah yang lauk tu masa pergi ada majlis dekat scan dia cakap dia dapat daripada mak saudara husband kakak dia dulu. Lepas tu dia cakap ya ke, sedap lah lauk. Mak dia pun puji sedap apa semua. Jadi Mira ni macam tiba-tiba tau nak ceritakan, mungkinlah antara setiap yang berlaku tu benda ni terdetik dekat Mira. Mira macam tiba-tiba macam terdetik, kenapa benda tu boleh pasti. Dia macam pelik sangat. Dan tiba-tiba dia terdetik, dia kata kat kakak dia, kak, ke ada benda yang tak kena duit tu, ke ada orang buat apa semua sihir pemisah kot. Dia macam tu kat kakak dia. So kakak dia macam merepek lah kau ni, orang tak ada jodoh sihir pemisah punya. Kau tengok aku ni sihat je, tak ada apa-apa pun kan. Kakak dia macam tu. Jadi dia macam gelak-gelak. Dia pun tak apalah kan, tak apalah kak, sabar kan. Dia kata macam bagi kata semangat kakak dia. Dia kata kumbar bukan seekor apa semua bagai. Jadi kakak dia pun macam cool down, macam dah cuba untuk nak redha lah apa yang berlaku tu. Dia pun masuk bilik. Dia masuk bilik, tiba-tiba dia jadi macam nak search tau tentang sihir pemisah apa semua. Dia kata masa tu lah dia dapat banyak artikel, dia baca-baca semua kan. Dia terus macam nekat kat kakak dia, kata try lah kita berubat kan. Kakak dia macam nekat mengatakan dia tak ada apa-apa, kenapa nak pergi berubat, aku okey, aku tak sakit. Kalau sihir pemisah kan macam lain sikit. Lepas tu si Mira ni macam nekat lah. Dia kata akak, kalau orang kena sihir pemisah bukan semestinya dia sakit, bukannya kena santau tau, jom lah try check apa semua. Lepas tu mak dia pun macam setuju. Jadi satu hari tu panggil lah seorang kenalan, mungkin ustaz kat di situ ke, tengok kakak dia. Terus tengok kakak dia tu kan, dia kata dia daripada awal dia datang rumah tu pun dia dah nampak benda tak kena dengan kakak dia ni. Lepas tu bila dia check, aku tak tahulah macam mana ustaz tu merawat ke apa, tapi kebenarannya ustaz katakan nampak muka kakak dia ni macam keruh yang sangat-sangat macam tak sedap mata memandang. So bila dia check dia kata macam kakak dia ni kena sesuatu yang tak sepatutnya. Maksudnya dia kata macam rambut kakak dia tu macam ada benda lah. Maksudnya nak ceritakan, aku tak tahu macam mana, cuma Mira ni cerita benda yang terus direct lah, aku beritahu kat korang Mira dia cakap, ustaz tu cakap shampoo kakak dia kat rumah tu, shampoo tu ada something lah, macam ada minyak baca-baca lah, macam benda tak baik juga untuk menampakkan diri kakak dia ni buruk. Maksudnya nak ceritakan kat sini, setiap orang yang macam mungkin orang yang boleh nampak ataupun orang yang ada kelebihan apa-apa yang boleh tengok tembus apa benda lah kan, macam orang-orang yang dipilih lah maksudnya, ataupun orang yang mengamalkan ilmu apa-apa ke, dia boleh nampak apa yang terjadi dekat kakak Mira ni. Which mean ustaz tu sendiri bila merawat, dia nampak kakak dia ni nampak macam tak terurus, serabai, macam tak sedap mata memandang lah. Tapi bila di mata Mira, di mata mak dia yang hari-hari biasa ni, dia akan nampak anak dia tu macam okey je. So kakak Mira nampak macam tak ada apa-apa. Tapi bila orang-orang yang tertentu
ataupun orang yang nak ditujukan akan nampak buruk dan nampak tidak elok. Ustaz tu cakap macam tu. So benda tu datang daripada mana? Daripada shampoo yang kakak Mira ni pakai. Dan apa yang berlaku kat sini, ustaz tu kata benda tu masih ada. So bila kakak Mira dah kena cerai tu kan, dia balik, dia bawa semua barang dia semua kan, dia packing. So shampoo tu adalah shampoo milik kakak Mira, dia bawa juga kat rumah tu. So benda tu masih works lah. Maksudnya benda tu walaupun bukan kat rumah. Jadi apa yang ustaz tu kata, sihir pemisah tu terjadi dari makanan, daripada minyak yang dibubur dekat shampoo tu, and ada benda yang dia letak dekat dalam tilam ataupun cadar macam tu lah, dekat tempat tidur kakak Mira ni. So kakak Mira ni macam dia memang tak tukar cadar. Dia macam tak tengok lah, dia tak tahulah benda tu betul ke tak sahih kan. Tapi apa yang ustaz tu cakap macam tu lah. So ustaz ni kata benda tu kuat juga. Kiranya macam dia kata apa, benda ni digunakan oleh daripada beberapa Thailand sana tu. Jadi untuk memuaskan lagi diorang ni, macam nak buang benda tu, ustaz tu kata dia akan guna perantaraan. Maksudnya dia akan masukkan benda tu dekat badan seseorang untuk dengar apa yang dia nak buat sebenarnya. So masa merawat tu, sementara pinjam badan mak si Mira ni, buang daripada kakak dia apa yang berlaku tu kan. Walaupun kakak dia sihat, walaupun kakak dia tak nampak apa-apa, macam yang Mira, macam kakak Mira tu cakap sendiri kan, aku tak ada apa-apa, takkanlah aku kena benda-benda macam tu. So nak ceritakan benda tu ada, tapi dia tak mengganggukan sistem tubuh badan kakak dia, tapi dia ada. So bila ustaz tu guna perantaraan, dia suruh masuk dan dia tanya, apa tujuan engkau datang dekat simpolan-simpolan ni, dia tu kan. So benda tu bersuara melalui mak Mira ni. Dia cakap dia sakit hati, and dia beritahu siapakah yang mengarahkan kau untuk sini. Adalah nama orang Thailand ni disebut, tapi yang membuatnya, yang buat perjanjian untuk buat benda tu siapa. So sebutlah nama ni, dan nama itu adalah sangat-sangat terkejut sebab orang itu dianggap orang yang sangat-sangat baik dan dihormati, dan tidak sama sekali ada sedikit negatif pun terhadap dia. Maksudnya keluarga si Mira ni memang tak pernah anggap dia orangnya, sebab bila dah jadi penceraian tu pun, orang tu masih kontak kakak dia and beri kata semangat, suruh bersabar, siap cakap nak sekolah kan husband, kiranya abang ipar si Mira ni. Kira macam sangat-sangat menyokong perempuan lah kononnya. Tapi hakikatnya dia lah orang yang buat tu. Jadi aku rasa korang pun tahu kot. Aku nak cakap pun aku rasa macam tak kena, tapi aku rasa korang faham siapakah orang tu yang satu-satunya masuk kat bilik dia tu kan. Jadi kat situ pun kita dah nampak dah apa yang berlaku. So Mira ni cakap dia mewakilkan apa yang dia nak ceritakan ni. Dia sangat-sangat terkejut, and dia kata cerita ni sebenarnya memang bunyi macam cerita tau. Macam mungkinlah ada movie ke drama ke, aku tak tahu, aku tak pernah tengok cerita yang ada kisah macam ni. Tapi Mira tu kata inilah yang berlaku dekat keluarga dia, inilah yang berlaku kat kakak dia. Dia share cerita ni kat aku sebab dia nak kongsi kat sini, supaya aku tekankan kat sini kepada korang semua, walaupun orang tu baik sangat-sangat, walaupun orang tu darah daging kita ke, talian kita ke apa ke, berkaitan dengan hasad dengki, berkaitan dengan cemburu, hati ni kita tak tahu rambut sama hitam, tapi hati tak, kita tak pasti kan. Kita tak tahu macam mana coraknya hati dia tu. So kat sinilah nak ceritakan, setiap apa yang berlaku kat kita, sesuatu benda tu bukanlah kena negatif, sentiasa fikir ada benda, ada jin, ada syaitan ganggu aku. Jangan. Tapi berhati-hati, di mana kita kena tahu juga punca dia datang daripada mana. Tengok dulu kesilapan dia apa. Bab cerai ni bukan hal yang simple loh, hal yang sangat-sangat penting lah anak-anak kita pula yang perempuan kan. So kena titik beratkan, cari punca, cari tahu. Yelah macam kisah si Mira punya kakak ni kan, sangat tiba-tiba kot husband dia macam tu. Kalau ada orang ketiga, cari betul-betul punca, betul ke siapakah orang yang ketiga itu. Tapi kalau tak ada orang ketiga itu, cari kenapa jadi tu macam tu. Tengok kakak Mira ni kan, dia macam positif sangat, dia tak nak check pun diri dia apa semua. Lalu Mira tu macam terdetik. Tapi aku bukan nak cakap apalah, selalunya orang yang tak nak nanya ni, doa dia sangatlah mustajab. So apa yang berlaku dekat Mira dengan kakak dia tu, husband dia juga betul-betul memberi kesan lah. Jadi bila dia tahu dia dah rawat tu, bukan kat ustaz tu saja, lepas pada peristiwa tu ada juga dia berawat dengan seseorang ni, dan dia kata dia memang terima benda yang sama, apa yang dia yakin sangat. Sebab satunya dah ada guna perantaraan, maksudnya benda tu masuk kat badan mak dia sekejap, dia dengar sendiri apa yang benda tu cakap. Lepas tu dia merawat dengan orang lain pun cerita yang sama juga, sampailah kes dah settle. Memang dia orang bercerai tau, maksudnya memang tak ada apa-apa, memang settle lah, memang nekat sampai habis. Setelah dah tahu, aku tak tahulah daripada mana dia dapat tahu ni, tapi Mira kata memang dah mutamat lah kisah cerita yang disampaikan kat aku ni. Memang orang tu yang buat dia.
Aku rasa korang tahu sebab aku tak nak cakap sebab aku risau takut disebabkan apa yang aku cakap kan terlibat apa-apa benda, sebab benda-benda macam ni kan berkaitan dengan benda-benda hati tak baik ni. Risaulah, aku tak nak terkait, cuma aku menyampaikan cerita untuk mungkin boleh bagi pengajaran kepada korang. So based on apa yang aku cerita, korang boleh faham dah kan siapa yang buat and kenapa. Korang boleh relax sendirilah daripada cerita pertama yang aku cerita tadi, kenapa benda tu jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, macam ni. Semua tu terkait lah disebabkan itu, disebabkan benda itu. Korang sendiri pun boleh faham. Daripada awal aku cerita, aku rasa korang boleh debak dah. Boleh debak macam tu kan. So itulah dia yang berlaku dekat Mira ni dengan kakak dia. So sekarang ni kakak dia memang dah tak ada apa-apa dengan husband dia tu. And setelah dia rawat, mungkin husband dia tak, ex-husband dia tu tak merawat kot. Sebab ex-husband dia tak ada pun macam tiba-tiba tersentak daripada lamunan ataupun tersentak daripada mimpi-mimpi yang dilalui tu cari balik kakak dia ke tak. Memang habis kat situ sahaja. Dan sekarang ni husband dia selang beberapa minggu je kot lepas kes cerai diorang settle, kiranya lepas habis edah kot macam tu kot, husband kakak dia tu kahwin dengan seseorang tu, dan seseorang tu pun yang dikenali juga, ahli keluarga juga, lebih kurang macam tu. Aku rasa korang faham lah apa yang aku cerita ni kan. Masing-masing dah besar kan, mesti faham conclusion cerita ni. So itulah yang berlaku. Jadi Mira ni, dia share ni sebab dia kata apa tau, dia lebih kepada nak kita semua ni berhati-hati. Yang sebenarnya bukan semua orang ni baik dengan kita. Memang kita boleh positif, kita boleh macam sentiasa sangka baik kepada orang, tapi di samping itu kita kena sedikit perasaan berhati-hati. Was-was tu penting sebab kadang-kadang bila kita terlalu positif, terlalu bersangka baik, kita terlalu serahkan segala-galanya. So bila kita buat benda tu, rupa-rupanya orang tu adalah orang yang nak aniaya kita terduduk lah. Maksudnya kita tak negative thinking, tapi kita kena berhati-hati. Itu yang penting. Itu yang dipesankan oleh Mira. Turut simpati atas apa yang berlaku dekat keluarga dia. Semoga kakak dia ditemukan dengan jodoh yang baik, yang mampu menjaga dia, memberi kebahagiaan pada dia, mendidik dia, dan semoga family dia dilindungi dan tidak terdedah ataupun terlibat lagi dengan orang-orang yang berurusan dengan benda-benda macam ni. Aku harap juga jasa baik korang untuk doakan kepada keluarga Mira ni dan juga kakak dia, especially sebab kakak dia muda lagi. Semoga ditemukan dengan kebahagiaan yang baru. Dan apa yang aku sampaikan korang ni adalah lebih kepada nak menyampaikan apa yang Mira nak, apa yang Mira suruh, lebih kurang macam tu. So dia kata cerita dia bukanlah kisah yang seram sangat, tapi apa yang dia lalui itu sangat seram. Yelah, sebab itu adalah pengalaman pertama dia. Dan dia kata kongsikanlah benda ni supaya setidaknya kalau korang tak pernah dengar cerita ni, inilah dia cerita yang pernah berlaku kat diri dia dengan keluarga dia. So itu sahaja perkongsian untuk hari ni. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tegur di hati mana-mana pihak, aku minta maaf sangat-sangat. Yelah, cerita sampai ke situ orang kadang-kadang tak sesampai apa yang orang tu nak ceritakan. Mungkin kalau korang dengar Mira tu cerita sendiri, dia menitis air mata ataupun dia cerita dengan penuh perasaan. Kalau aku sampaikan tak berapa sampai ke hati korang, aku minta maaf. Sebab ini je yang aku mampu cerita. Sebab aku, kalau aku tak cerita laju-laju, aku lupa. So aku kena cerita laju-laju sebab aku nak boleh faham satu cerita orang share kat aku tu kadang-kadang panjang kan. So aku betul-betul minta maaf kalau penyampaian aku tak menarik selama hari ni. Terima kasih sebab sentiasa support aku, tengok channel aku. Kepada korang semua, aku pun mendoakan semoga korang semua dirahmati, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan kelemahan tu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.